Baru-baru ni kan, kalau hampa perasan dekat FYP TikTok hampa, akan ada semacam video yang cerita pasal pengalaman sekian-sekian dekat sekian-sekian tempat. Lepas tu akhir video tu, depa ada tunjuk gambar kepala wanita berambut ular. Apa maksud video ni dan siapa gerangan wanita berambut ular tu? Kalau hampa nak tahu, trend tatu Medusa ni adalah trend berkaitan dengan pengalaman seseorang yang pernah kena serangan ataupun gangguan seksual. Kenapa tatu Medusa ni disimbolikkan dengan kisah-kisah mengenai serangan seksual? Benda ni berbalik kepada kisah Medusa dalam mitologi Yunani. So saya akan cerita antara kisah-kisah yang terkenal mengenai Medusa ni. Medusa ni pada asalnya hanya seorang wanita biasa yang mempunyai kecantikan yang luar biasa. Dia punya kecantikan tu sampai mampu membuatkan para dewa terpukau dan tergoda dengan dia. Medusa ni pun ada adik-beradik iaitu Steno dan Euryale. Mereka tiga ni juga dinamakan sebagai The Gorgons. So nak dijadikan cerita, lawanya si Medusa ni telah membuatkan Poseidon iaitu dewa laut fall in love dengan Medusa. Bila dah jatuh cinta ni, ada beberapa perspektif yang mengatakan Medusa dan Poseidon melakukan hubungan intim dalam kuil suci Athena. But ada satu lagi dakwaan mengatakan Poseidon memaksa si Medusa melakukan hubungan tersebut ataupun diperkosa dalam kuil tu. Lepas pada kejadian tersebut, pemilik kuil iaitu Dewi Athena marah dengan perbuatan depa yang menyebabkan Medusa, Steno dan juga Euryale disumpah. Wajah depa yang helok-melok berubah menjadi buruk dan rambut-rambut depa mula berubah menjadi ular. Masa perubahan ni berlaku, sesiapa yang melihat mata Medusa akan jadi batu. So dalam kemenjadian sumpahan ni masih juga terdapat dakwaan mengenai tujuan Athena menyumpah Medusa macam tu. Mungkin ianya untuk jaga maruah dan keselamatan Medusa. Lepas ni memang tak ada siapa lah berani tengok muka Medusa kan. Yelah, siapa je yang berani? Baru nak tatap mata, tiba-tiba kena jadi batu kan, tiba-tiba tak bergerak. Selepas sumpahan tu jadi, adik-beradik Medusa mereka hidup secara abadi. Tapi si Medusa ni dia tak hidup abadi. Ada yang mengatakan bahawa Medusa ni dia pernah mengamalkan sihir untuk kembalikan wajah dia, but end up sihir tu gagal. Jadi selepas tu anak Zeus iaitu Perseus diarah untuk membunuh Medusa. Perseus mengikut arahan dan pergi memenggal kepala Medusa semasa Medusa tengah tidur. Ada yang kata masa Perseus penggal Medusa, Medusa tengah mengandung, and time tu jugalah Medusa terberanakkan dua anak dia iaitu Pegasus dan Chrysaor. Lepas dah penggal tu, Perseus gunakan kepala Medusa untuk melawan musuh. Perseus akan tunjukkan kepala tu dekat mata musuh untuk musuh tu jadi batu lah. And akhirnya kepala Medusa tu diserahkan kepada Athena dan Athena meletakkan kepala tu dekat perisai and menamakan perisai tu sebagai perisai Aegis. Jadi watak Medusa ni selalunya diadaptasikan sebagai watak antagonis dalam kebanyakan filem-filem, and selalu memaparkan Medusa sebagai seorang yang pemarah, perengus dan penuh dengan nafsu dalam sesuatu yang dikehendaki oleh dia lah. But perspektif kisahnya agak berbeza dengan trend TikTok tatu Medusa yang mana lebih mengabadikan kisah Medusa sebagai mangsa keganasan seksual dan sebagai solidariti untuk meningkatkan motivasi dan kekuatan diri mangsa. Kalau dekat luar negara kan, mereka yang pernah kena keganasan seksual ni basically akan buat tatu kepala Medusa dekat kulit mereka lah. Selalunya famous dekat bahagian lengan lah. So adakah trend ni baik? Bergantung jugalah kepada niat dan juga intipati konten tu. So kalau betul untuk beri kesedaran and nak tingkatkan kepekaan dekat masyarakat, then it's good lah for us. Tapi mungkin ada juga pihak yang menggunakan trend ini semata-mata untuk naikkan viewers dengan mencipta pengalaman yang fake. Saya rasa dia kurang elok lah kalau sampai boleh menjatuhkan maruah diri. And also kepada mangsa-mangsa keganasan seksual dekat luar sana tu, ingat tau, Allah hanya menguji hambanya yang mampu menerima ujian tersebut, dan Allah takkan uji hambanya melebihi kemampuannya.